الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله tiga dari bawah. Qala al-musannif rahimahullah, dan keluar dengan tiada menerima lawan oleh i'tiqad yang jazim. Qala al-musannif, dan keluar tidak termasuk di dalam ta'rif. Itulah maksudnya keluar ni, dengan kata tiada menerima lawan. Jadi minggu sudah kita belajar tentang makna sifat ilmu Allah. Jadi ilmu ni kita mengaji atas tu hari tu ialah sifat yang menyatakan dengan dia sekalian maklum atas barang yang ia dengan dia, nyata yang tiada menerima lawan. Situlah. Jadi kita dah bahas dah apa dia maksud nyata yang tiada menerima lawan. Jadi terkeluar dengan kata tiada menerima lawan, tidak menerimalah oleh ilmu Allah akan lawan. Jadi terkeluar dari situ oleh ni fa'ilnya, i'tiqad yang jazim, oleh simpulan yang putus. Jazim tu maksudnya yang putus lah. Jadi adakah tu kita buat soalan kan, adakah ilmu Allah mengetahui? Sifat pengetahui Allah mengetahui akan setiap perkara. Mengetahui Allah akan setiap perkara itu
adakah maksudnya ialah i'tiqad yang jazam? Tukah reti dia? Bukan. Dah terkeluar, tak masuk pasal nak pi i'tiqad ni kerja hati. Kan? Allah Ta'ala tak ada hati. Lagi pi faham pula Allah ni ada hati. Kan? Tak ada qalbi apa, tak ada pada Tuhan, pada makhluk sungguhlah. Dan kita duk mengaji tentang i'tiqad yang jazam. Contohnya kita lah. Kita mengetahui bahawasanya ada Tuhan. Misalnya. Kan? Kita mengetahui, kita lah makhluk ni. Kita tahu Tuhan ni ada. Dan kita tahu tentang kewujudan Tuhan, yakni Allah. Lalu kita yakin i'tiqad yang jazam ni, maksudnya kita putus simpulan hati tadi, perkara yang kita i'tiqadkan di dalam hati kita itu ialah jazam, tak ada ragu-ragu, yakin, tak ada syak, tak ada mahupun zon ataupun juga waham. Kan? Hak tu baru orang panggil jazam. Kemah tetap, tak bergolek dah, tak bergoyang dah. Umpama kalau kita pasak tiang dalam tanah, kan, tiang tu tak boleh nak goyang-goyang dah, kemah kejapnya. Tiang tu dah masuk dalam tanah. Itulah orang panggil jazam. Kemah. Kan? Tak ada goyang, tak ada apa. Baik. Tetapi yang kemah, yang kejap ni, boleh tak menerima goyang? Soalan dia orang tanya. Jawabnya boleh. Itu maksudnya menerima lawan. Nah, kejap, lawan dia ialah bergoyang. Kan? Tak apalah baru-baru tiang tu memang duk kemah, duk kejap lagi. Cuba lama-lama tengok. Tiang saat ni hak kemah tadi, hak kejap tadi ni kan. Lama-lama esok dia main hujan panas, try goyang tengok tiang kat saat ni. Kan? Dah goyang-goyang tengok, oi, kan nak cabut dah pun. Tu. Jadi kejap kemah pun, tapi dia menerima lawan. Jadi ilmu Allah ni, bolehkah kita nak pi kata seperti itu? Tahu tapi menerima tak tahu. Kan? Tak ada. Tak ada tak tahu pada Tuhan ni, tak ada. Dan juga tak ada juga kita kata syak ke, zon ke, atau waham ke pada ilmu Allah pun tak ada. Hak tu menerima lawan. Baik, sat lagi dia akan cerita lagi. Kerana pasal apa yang keluar, ni elat pada tak masuk dalam ta'rif ilmu tadi. Kerana bahawasanya i'tiqad yang jazim ni ialah menerima lawan. Orang yang akidah dia kejap, akidah dia tak ada sebarang keraguan, yakin, tak ada syak ataupun zon ataupun waham, sebenarnya boleh tak menerima tadilah syak atau zon atau waham? Jawabnya boleh menerima. Sebab tu kita tak boleh panggil ilmu Allah tu namanya ialah i'tiqad yang jazam. Tak ada bagus, tak ada i'tiqad yang jazam pada Tuhan. Hak i'tiqad yang jazam ni duk pada kita orang yang beriman ni. Kita yakin sebulat hati kita, putih muktamad, tak ada sebarang keraguan. Itu hak kita. Hak tu hak duk ada pada diri kita orang yang beriman. Jadi
Pasal apa yang musannif kata bahawasanya i'tiqad yang jazim ini menerima lawan? Pasal apa kata lagu tu? Kerana dengan ada sangka oleh orang yang menyangkali, oleh orang yang menyangkali, yang mensangkal kita, ataupun yang mengkritik kita, lalu boleh timbul sangkaan. Misalnya sangka ni kita kata keraguan. Maksud sangka ni lah kan, maksud dia kita maksud dia keraguan. Tadi akidah yang jazam tadi, keyakinan dalam hati tadi, boleh tak didatangi apa-apa keraguan? Boleh, tak ada mustahil kan. Berapa ramai orang yang ada akidah tetapi akhirnya kufur kan. Berapa ramai orang yang beriman kepada Allah tiba-tiba tidak beriman kepada Allah. Kan? Pada awalnya akidahnya, tauhidnya kemai, tiba-tiba bergoyang. Kan? Tiba-tiba ada goyang. Goyang tu lah kita panggil syak ataupun zon ataupun waham. Dalam tajuk i'tiqad lah. Dalam tajuk akidah ni, hak lawan kepada jazam tadi ni ialah syak, zon dan waham. Pasal apa yang kadang-kadang boleh timbul sangka? Sangka tu maknanya ragu-ragu. Datang timbul keraguan di dalam hati. Siapa yang mendatangkan atau yang menyebabkan orang yang berakidah, yang yakin tadi ni tiba-tiba jadi tak yakin tu? Oleh orang yang menyangkali, orang yang mengsangkal dia, orang yang mengkritik dia, orang yang mengiktirad ia. Misalnya datanglah, bisa kita kata orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni dia lawan berhujah dengan kita. Misalnya contoh kan. Lalu kemudian orang kafir ni masa dia berhujah dengan kita, dia bawa mailah perkara-perkara syubhat. Maksudnya perkara-perkara yang mengelirukan kita. Kita yakin dah, kejap dah iman kitanya sebelum dia bawa main syubhat tadi. Lalu oleh sebab dia kritik kita, kita kata Tuhan ni ada, dia kata Tuhan tak ada. Dia sangkal kita balik. Tu maksud dia tu, menyangkali tu. Jadi dia buat main hujah dia. Hujah mengatakan tak ada Tuhan. Kita i'tiqad Tuhan ada, mesti, tentu, wajib ada Tuhan. Tiba-tiba dia buat iman kita tu bagi goyang lah. Dia datangkan keraguan. Macam-macam lah dia berkata-kata, kata-kata dia tu, hujah dia saat ni. Tiba-tiba seorang tadi yang i'tiqadnya pada awalnya memang jazam, kemah, kejap kan? Tapi tiba-tiba disebabkan ada orang yang mendatangkan syubhat yang mengelirukan dia dengan tujuan nak mengkufurkan dia lah. Lalu jadi goyang. Sungguhkah tak ada Tuhan? Kita pula pergi tanya dia pula. Yang hang pergi kata tak ada Tuhan dengan hang bawa mai bukti-bukti hang ni kan? Kita mula nak terpercaya pula kan? Tiba-tiba jadi termakan dengan hujah dia. Ni masalah ni. Sinilah kita panggil, sewaktu kita timbul keraguan dalam diri kita, tengoklah keraguan itu ada kalanya dipanggil namanya syak.
Ada kalanya dipanggil namanya zon. Ada kala dipanggil namanya waham. Mana satu daripada tiga perkara ini kalau ada dalam akidah kita, jawabnya kufur iman. Tu kena ingat tu. Jawabnya menyebabkan si yang dah timbul ragu-ragu tadi tu, menyebabkan dia jadi murtad. Itu maksud boleh terima. Ya lah ni kita kata kita yakin. Esok masa nak mati esok, kan, datanglah syaitan duk hasut, duk goda kita. Tujuan dia satu je, nak buat kita supaya mati dalam keadaan kufur, nak memurtadkan kita. Itu kerja syaitan esok ni, kan. Last sekali lah, akhir sekali usaha dari dia nak bagi kita sesat, nak bagi kita kufur, kan. Maknanya sekiranya Allah Ta'ala tak pelihara kita daripada tipu daya helah syaitan tadi, jawabnya alah wal'iyazabillah lah, kan. Kufur lah, kita percaya dengan kata-kata syaitan tu. Syaitan kata Tuhan sebenarnya, agama sebenarnya bukan Islam. Agama sebenarnya ialah agama Kristian. Dia mahu kata lagu tu, kan. Kita etikad kita agama di sisi Allah ialah agama Islam, kan. Lepas tu dia datangkanlah, dia mengelirukan kita lagi. Macam-macam keliru dia buat kita esok ni, kan. Bagi orang yang iman dia kejap, yakin dan dipelihara oleh Allah, maka dia terselamat, kan, daripada saat ni lah, tipu helah daripada syaitan. Ramai yang kufur, yang awalnya beriman tetapi akhirnya kufur iman, kan. Ada juga orang yang awalnya kufur tapi akhirnya beriman kepada Allah. Ni habuan masing-masing lah, kan. Cuma kita nak bahas tentang ilmu Allah. Adakah dipanggil i'tiqad yang jazam? Bukan begitu maksud dia. Kerana i'tiqad yang jazam boleh menerima lawan. Kalau kita kata 50% syak tadi kan, 50-50 dia percaya, 50% lagi dia tak percaya. Atau melawan tu, ada lawan, kan. Adapun jazam tak ada lawan. Tapi tak boleh kita kata pada Tuhan ilmu Allah tu jazam, kan. Itulah maksudnya. Allah Ta'ala mengetahui akan hakikat setiap perkara. Apa kelakuan hakikat yang ada pada perkara tersebut diketahui oleh Allah. Yakin dalam hati. Ini kita nak fahamkan apa penjelasan maksud ilmu. Baik, adakah ilmu Tuhan serupa macam ilmu kita? Tak serupa. Ilmu kita ni dimulai dengan jahil. Ilmu Allah tidak dimulai dengan sesuatu. Itu beza lagi tu. Sekali pergi kata Tuhan tahu, kita pun tahu. Kita baru tahu je. Apa hak kita tahu tu pun bukan banyak mana pun, hak Tuhan tahu tu hak sempurna pengetahuan Allah. Baik, lepas tu kata musannif lagi, habislah. Tu penjelasan maksud tiada menerima lawan. Dan bermula makna maklum itu, kan. Seterusnya kita mengaji hak itulah tentang penjelasan ta'rif sifat ilmu tu. Yang kita mengaji apa dia? Menyatakan sifat ilmu ni ialah satu sifat Allah yang nyata dengan dia sekalian maklum. Inkishaf, jelas, terang,
tak ada tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Semuanya satu persatu, ijmal ke tafsil ke, diketahui oleh Allah. Baik, apa makna maklum? Maklum tu bahasa Arab lah, kan? Baik, maklum ni iaitu makna maklum. Maklum ni kata musannifnya ialah barang yang kelakuannya tu barang ialah bahawa diketahui ia kelakuannya. Tu barang tu. Nah, tu maksudnya maklum. Kan kalau kita nak terjemahkan arti ni lebih kepada ta'rif dia. Ta'rif maklum. Kalau kita nak terjemah maklum tu perkara yang kita tahu. Contoh macam kita kata gula. Nak cerita misal lah pula. Ya. Contohnya seperti gula. Apa yang kita tahu berkenaan gula? Kita tahu barang yang ada pada gula. Apa dia barang kelakuan yang ada pada gula tu? Iaitu manis. Kan? Kita tahu bahawasanya gula ni ialah manis. Manis ni hakikat yang betul ada sungguh kepada gula ataupun tidak? Sungguh lah. Itulah kelakuan. Kelakuan tu maksudnya sifat. Nah, ataupun perkara yang memang ada sungguh pada suatu perkara tadi. Ataupun contohnya kita kata garam pula. Garam ni barang. Atau misal barang tu contohnya seperti garam. Apa kelakuan yang ada pada garam? Kelakuan ataupun sifat yang ada pada garam tu ialah masin. Betul ke? Hakikat ni. Kata hakikat kan? Sungguh ke? Tu hakikat tu. Sungguh ke? Nah, garam ni masin. Sungguh. Memang hakikat garam ni ialah masin. Memang betul. Tak berlawanan tak salah Nah, jadi itulah maksudnya maklum. Kalau kita hakikat dia. Kan? Mana mengetahui akan kelakuan yang ada terdapat pada suatu barang, pada suatu perkara. Baik, jadi umumlah tigalah perkara yang kata maklum ni, yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Atas ni kita buat misal, kita ni makhluk ni, gula, garam apa semua tu, kan? Jadi hakikat bahawasanya diketahui bahawasanya gula ni ialah manis ni, betul ke tidak? Betul, kena dengan hakikat orang panggil. Maka itulah dia ilmu. Lawannya jahil, sama ada basir ataupun jahil murakkab. Ingat tak kita cerita tajuk misal jahil murakkab. Dia tahu tapi menyalahi akan hakikat. Dia kata dia tahu. Orang tanya tadi, siapa kita buat minggu lepas kan? Orang tanya, hang kenal tak ni lembu kan? Aku tahu lembu. Kan? Tu selapis dah jahil dia. Pas lapis kedua pula, pas orang tanya dia, yang tahu ke lembu tu macam mana? Macam mana yang kata lembu ni? Dia buatlah misal, dia mengembik lah, apalah. Itu bukan hakikat yang ada pada lembu. Itu bukan kelakuan yang ada pada lembu. Itu kelakuan, perangai, sifat yang ada pada kambing. Yang kita mengembik tu, kan? Hak ni jahil, hang jahil rupanya. Hak rupa-rupanya hang tak tahu, hang tak kenal pun lembu tu macam mana. Tu misal bagi jahil hari tu ni. Yang ni dah hakikat yang ada terdapat pada suatu perkara tadi. Diketahui oleh Allah semua. Orang kata ilmu Allah ni. Tak ada satu pun tersembunyi, terselindung dari diketahui Allah.
Dan apa yang diketahui oleh Allah tu kena dengan hakikat dia. Betul sungguh. Tak ada menyalahi. Allah Ta'ala tahu kita semayang. Contoh kita semayang lah. Kita semayang, kita puasa, kita buat amalan-amalan soleh. Kita bersedekah. Dia suruhlah seafdalnya kalau nak bersedekah tu, sedekahlah sembunyi-sembunyi. Tak usahlah di depan orang. Takutnya saat lagi timbul riak kita tu pula. Dia lebih afdal kita susuk sembunyi. Kalau persendirian individu ni nak elak lari daripada riak, tak usah tunjuk dekat orang. Tapi tak salah kita bersedekah di khalayak ramai, di depan orang, Jadi walaupun kita buat ibadat, siapa pun tak tahu. Kan? Tapi adakah Allah Ta'ala tahu? Tahu. Tahulah bahawasanya apa? Kita tu bersedekah. Sedekah satu hal. Kan? Apa kelakuan kita waktu kita bersedekah tu? Kelakuan kita masa kita bersedekah tadi ialah dengan keadaan ikhlas hati. Itu kelakuan tu. Kan? Barang tu sedekah contohnya, kan? Lepas tu masa kita bersedekah tu tadi, kita ikhlas sungguh kerana Allah. Niat hati kerana Allah sungguh. Tak ada niat kata nak riak ke, nak takabur ke, tak ada. Memang niat nak tolong sungguh. Niat nak cari redha Allah dengan membantu orang yang susah. Tu ikhlas tu. Allah Ta'ala tahu dah kita bersedekah dalam keadaan ikhlas tadi tu, tahu. Ni maklum. Tak ada tukar Kok dah tertukar lah. Tuhan tak tahulah apa duk ada dalam hati kita, kan? Tuhan Maha mengetahui. Macam kita makhluk ni sungguhlah. Kita mana nak tahu apa duk ada dalam hati perut kita masing-masing ni, kan? Cuma hak tahunya hanya Allah sahaja. Itu kata maklum. Tak ada bertukar hakikat. Kok kata bertukar hakikat daripada ikhlas, tiba-tiba dia kata tak ikhlas. Tak ada bertukar lah kita. Kalau ikhlas lah yang Tuhan tahu. Hak Tuhan tahunya kita tu ada ikhlas. Kalau sungguh kita tu ikhlas, kan? Lagu itulah contoh-contoh yang lain pun. Baik. Dan iaitu yakni barang yang kelakuannya bahawa diketahui ia ni. Yang pertama, tiap-tiap yang wajib. Tuhan tahu semua barang yang wajib, dan beserta dengan kelakuannya juga Tuhan tahu. Baiklah. Macam mana contoh tiap-tiap yang wajib ni? Wajib mana? Wajibal wujud. Ingat tu dulu kita mengaji dah atas tu, tengah-tengah hari tu ni. Pengertian wajib ada ni apa dia? Hak tentu sungguh, kan? Hak tak terima di akal kita akan tidaknya. Misalnya seperti zat Allah dan sifat kamalatnya, sifat kesempurnaannya, tu Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui akan zatnya. Allah mengetahui akan setiap sifat-sifat kamalatnya. Semua tak ada terkecuali, kan? Contoh seperti zat Allah tahu. Contohlah apa kelakuan yang ada pada zat Allah. Kelakuan yang ada pada zat Allah ni ialah ada, wujud, qidam, baqa, semua itulah, kan? Allah Ta'ala tahu bahawasanya zatnya tidak akan binasa. Allah mengetahui bahawasanya zat dia tentu wujud,
mesti ada. Tak terima Adam, tak terima binasa, Tuhan tahu perkara tu. Tu kelakuan yang ada pada zat tu. Dan lagu itulah sifat-sifat Allah yang macam-macam sifat kita duk mengaji ni. Kan? Kudratnya, iradatnya, ilmunya, macam-macam sifat Allah mengetahui. Bahawasanya kalau yang wajib tadi tidak binasa, tidak hilang sifat-sifat Allah daripadanya. Tentu mesti ada. Itu kata wajib tadi ni. Itulah maklumat dia. Itulah maklumnya. Itulah perkara kelakuan yang ada terdapat pada barang tadi yang diketahui oleh Allah. Baik. Mudah je, tak nak payah mana. Lepas tu sambung lagi. Katanya al-musannif, dan tiap-tiap yang harus. Yang kedua, atah pada kata tiap-tiap yang wajib kasar ni. Misal yang kedua, maklum yang kedua, perkara suatu perkara yang diketahui oleh Allah, ataupun kita panggil yang ditakluki oleh sifat ilmu Allah. Tu maksud dia. Ialah tiap-tiap yang harus. Inilah kita sekalian yang harus ada ni. Yang tidak wajib adanya kita ni tidak wajib dan juga tidak mustahil. Itu maksudnya yang harus ada. Kita lah sekalian makhluk ni, yang dipanggil mungkin, kan, yang sah terbenak pada akal kita oleh adanya, dan sah terbenak pada fikiran kitanya oleh tiadanya. Kan? Baik. Jadi berkaitan tentang perkara yang harus ni, contohnya seperti menjadikan alam ataupun meniadakan dia tu alam. Ini semua ni benda harus belaka ditakluki oleh ilmu Allah. Yang pertama menjadikan alam. Alam ni masiwallah. Itulah makna alam-alam ni. Hak selain daripada Allah dipanggil alam. Maka selain daripada Allah ni kita lah contohnya. Kan? Contohnya kita. Allah Ta'ala mengetahui akan suatu yang dia jadikan, kan, nak jadikan ke, dijadikan ke, semua dalam pengetahuan Allah. Misalnya kita kata rezeki, kan, contohnya tajuk rezeki, makan kita, minum kita, contohnya. Rezeki lah, ada makan ke, tak ada makan ke, kan. Contohnya macam hari ni lah, kita tak ada, kita tak tahu, kan. Tak apalah, tadi kita makan dah, ni saat lagi tengah hari ke sampai malam ni ke, kita bukan tahu ni ada dah rezeki makan minum dekat kita. Tapi Allah Ta'ala tahu. Kan. Tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dia yang mengkehendaki, dia yang menjadikan, kan. Sebab tu dia gabungan ni kita kena faham. Kudrat, iradat, ilmu Allah. Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya sekian jam saat lagi akan dijadikan, kan, akan diberi kepada kita rezeki makan. Kita tak tahu, kan. Tuhan tahu. Dia akan menjadikan.
akan makanan bagi kita. Dan di azali lagi Allah Ta'ala telah menentukan sekian pukul berapanya saat lagi kita tu akan makan. Kan? Begitulah juga di azali. Begitulah juga Allah Ta'ala pada sekian masa tersebut yang ditentu ditayinkan tadi, Allah jadikan ada rezeki tersebut buat kita, pada kita, itu yang kita boleh makan tu. Jadi ini yang kata tiap-tiap yang harus. Semua Tuhan tahu lah. Balik ada ke, balik tak ada ke, semua Tuhan tahu. Kita cuma boleh mengharap. Kalau tak ada, kita duk harap-harap tengah hari saat lagi boleh makan. Tapi sebenarnya Allah Maha mengetahui. Hak kita harap tadi ni kan, sungguh ke tak boleh makan sungguh. Kalau kita saat lagi tengah hari ni, kita pun tak tahu. Lepas tu kita jahil, kita ilmu kita setara mana aja. Kan? Tak banding dengan ilmu Tuhan. Atau meniadakan dia tu alam. Ataupun meniada, bila sebut perkataan menjadikan, fahamlah kita. Dari tak ada kepada ada. Tu makna menjadikan. Kalau kata meniadakan, menghilangkan wujud, kewujudan sesuatu, meniadakan sesuatu yang telah ada. Mulanya ada suatu alam ni tadi, kemudian ditiadakan, katalah mati kita, kan, ataupun hilang rezeki. Tadi boleh rezeki sepinggan nasi, kan? Banyaklah kuah, gulai macam-macam, labuh, lauk apa semua. Tiba-tiba rezeki kita tadi ditiadakan. Letak pinggan tu, tiba-tiba tak ada nak makan, hilang. Siapa pula pergi ambil pun tak tahu. Kita duk tan nak makan lah. Jadi rezeki orang lain. Tak jadi rezeki kita. Tu contohnya. Maka perkara semua ni sudah diketahui oleh Allah atau tidak? Semua telah diketahui oleh Allah. Apa hak jadi, hak sebelum ni, sekarang ni, akan datang, semua Tuhan tahu. Bagi senanglah kita nak faham. Kan? Hak sebelum ada ni, kita ada, Tuhan tahu dah kita ada ke tak ada. Setelah ada pun Tuhan tahu benda tu ada pada kita. Esok akan datang tu, ada ke tak ada ke, Tuhan tahu. Lepas tu masa telah lalu, masa ni, masa akan datang, semua maklumat tentang setiap perkara, semua duduk dalam ilmu Allah Ta'ala ni, kita mungkinat ni. Lepas tu asal lorat lah, kan? Sebab apa yang kita buat tu dalam pengetahuan Allah. Sebab itu kalau kata kita buat amal ibadat, tak usah duk lorat, Allah Ta'ala tak tahu. Jangan duk lorat benda tu. Sebenarnya Allah Maha mengetahui. Apa amalan soleh kita buat, nak meningkatkan lagi keikhlasan hati kita. Kalau kita berasa payah nak ikhlas, pasal kita duk berasa nak kena bagi orang tengok ni. Kalau sedekah ni nak bagi orang nampak, duk berasa lagu tu. Kalau kata nak buat benda baik ni, duk berasa nampak orang. Nampak puji-pujian orang, nampak pandangan orang, duk berasa hak tu. Kalau kata orang tak tengok, orang tak nampak, berasa tak puas hati. Berasa lagu kita mengharapkan pahala daripada orang tu gamaknya. Kok barangkali lah yang dia nak riak sangat tu, dah tak perlu, semua tu tak perlu. Kita buat sahaja amal soleh, sama ada depan orang ke, sama ada di belakang orang ke, tak usah duk risau. Kita duk mengharapkan balasan daripada Allah. Kita tak ada harap apa balasan pun daripada makhluk. Ini kena ikhlas sungguh-sungguh apa amal soleh yang kita buat. Kita khawatirnya saat lagi kita ada riak.
Nah, ibadat tu buat banyak sungguh. Kan? Kira-kira amalan kita buat tu kalau kita tajuk bersedekah lah. Kan? Banyak sungguh dah. Duit kita bersedekah, kita labuk sana sini, saham akhirah. Kan? Tapi rupa-rupanya tirih. Kan? Tuang ayak ton deram dah, penuh ton deram dah. Batuk-batuk melempah dah. Kan? Apa bocor ton deram tu. Kan? Ayak pun tak saudara cerita punya banyak. Kan? Tapi tirih sana, tirih sini. Ni contoh ibadat yang ada riak. Nah, ibadat yang ada riak, yang inilah kesan dia. Lah kali tinggal ton deram lah. Pi mana ayak tu tak ada apa dah. Nah, ayak habis, keluar habis, limpah habis. Kan? Pasal kita berasa tak cukup. Tak cukup, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kan? Kita berasa perlu orang lain tahu. Kan? Perlu orang lain tengok apa yang kita buat. Perlu saja. Duk hati kita sangat duk berharap dengan puji-pujian atau sebagainya daripada makhluk ni. Ni masalah. Sebenarnya benda ni Allah Ta'ala tahu. Amal ibadat apa pun yang kita buat. Nah, kita mengaji sifat ilmu Allah ni, kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan sifat ilmu Allah ni. Kan? Tak ada apa-apa langsung keraguan dalam hati kita. Cerita tajuk Allah Maha mengetahui. Kan? Nah, apa yang kita tahu tu sikit sangat. Nah, tak padan dengan apa yang Allah Ta'ala tahu. Banyak mana saja perkara yang kita tahu. Kan? Nak banding dengan ilmu Allah, tak ada bandingan. Kan? Tu yang kita duk kata wallahu a'lam tu. Kan? Pasal kita mengaku yang sebenarnya mengetahui ialah Allah. Kan? Letak tang situ. Nah, beriman tang tu. Kan? Atau usah duk ragu-ragu lagi tentang ilmu Allah. Patut apa setiap yang kita buat. Tadi cerita amal soleh, lagu tu maksiat. Nah, maksiat dosa yang kita buat ni Tuhan tahu tak? Kan? Awak tak tahu. Kan? Sebesar-besar maksiat, sekecil-kecil maksiat, apa yang kita buat, semua Allah Ta'ala mengetahui. Tak ada tersembunyi, nyata, terang bagi pengetahuan Allah. Ni maklum ni. Ni maklumat dia. Ni perkara yang Tuhan tahu. Baik, habis tang situ. Sama ada balik ada, sama ada balik meniadakan, adakah atau tiadakah sesuatu tu, semua Allah Ta'ala tahu. Kan? Kerja sampai tak mau tiba-tiba gaji orang tak bayar, Tuhan tahu semua tu. Kan? Hang tak ada rezeki. Kan? Bukan rezeki tu pasal hang buat kerja tu boleh rezeki, tidak. Kan? Baik, itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga, dan tiap-tiap yang mustahil. Ini kata ta'alluq sifat ilmu Allah, berta'alluq kepada tiga perkara ini. Yang pertama, perkara yang wajib, iaitu zat Allah, iaitu sifat-sifat kamalat Allah. Tadi yang kedua, perkara yang harus ada, harus tiada tu. Kan? Juga Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kan? Tak usah duk lari sembunyi menyorok lah, duk tak mana-mana tempat ke. Tuhan tahu lah apa kita buat, di mana kita berada. Kan? Keadaan kita tu ada ke, tiada ke, benda yang kita cerita tadi, semua Tuhan tahu. Akhirnya yang ketiga, perkara yang diketahui oleh Allah dan tiap-tiap yang mustahil. Hak benda tentu tak. Kan? Mustahil ni ialah barang, ialah perkara hak tentu tak. Tentu tak. Kan? Tak ada. Nah, kalau wajib tentu ada. Kalau mustahil tentu tak ada. Mesti tak ada. Itu mustahilnya. Baik, contohnya seperti menyengutuhi dengan Allah. Tu kena bubuh baris elok-elok tu.
Bukan mengetahui dah, lagi baca mengetahui pula. Dak, menyengutui, syarik bagi Allah. Syirik bagi Allah. Yang menduai Allah. Selalunya kalau kita tulis ejaan tu menyengutui. Yang menyengutui bagi Allah. Itu mustahil. Mengetahui Allah tu bukan mustahil. Allah Ta'ala mengetahui. Bahkan wajib, kan? Menyengutui itu perkara yang mustahilnya, barang yang tentu tidaknya. Maknanya ada sekutukah dengan Allah? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya tidak ada yang menduai dia. Tidak ada yang menyengutui baginya. Tuhan tahu. Itu benda mustahil tu. Tuhan tahu bahawasanya tak ada syirik baginya. Allah mengetahui bahawasanya tak ada. Tak ada lah, kosong, hampa, tidaklah. Tu maksudnya mustahil ni. Itulah yang hakikatnya. Tu hakikat kelakuan yang ada. Jadi kelakuan yang ada pada syirik, syarikul bari ni ialah tak ada. Tu kelakuan dia. Tuhan tahu tak adanya yang selain daripadanya. Yang Tuhan tahunya hanya dia sahaja Tuhan. Tu yang Allah Ta'ala mengetahuinya hanya dia sahajalah Tuhan yang esa, tidak ada yang menduainya. Itu maksud perkara yang mustahil. Tu maksudnya Allah Ta'ala mengetahui akan perkara yang mustahil. Benda mustahil ni ingatlah benda yang tak ada. Tentu tak ada, mesti tidak. Tu mustahil. Jadi bila benda tak ada, jangan duk kata ada lah. Jangan duk kata sungguh ada lah, tak ada. Benda tak ada. Nak adakan lagu mana? Hak tak ada ni pula bukan harus pula. Tak ada ni mesti tak ada. Tu mana mustahil. Tak terima di akal kita akan adanya. Hak akal kita terima, apa yang akal kita suluh fikir, yang akal kita terima ialah tiadanya. Mana tidak sungguhnya benda perkara yang mustahil ini. Tu baik, tu bahagian kita. Hak di ilmu Allah, Allah Ta'ala tahu semua perkara. Tu kata inkisyaf. Inkisyaf saat ni nyata. Nyata, terang, jelas. Maknanya tak ada tersembunyi walau sikit pun daripada pengetahuan Allah. Itu makna inkisyaf. Tu makna nyata. Baik. Kemudian kata musannif lagi, dan tiada bersifat ia Allah. Atah berkata menyengutui. Ini misal bagi mustahil. Ini mustahil. Ini benda yang tak dan tidak, yang tak diterima akal akan sungguhnya, bahkan tentu tidak, mesti tidak. Baik. Apa dia contoh yang kedua? Contoh mustahil yang kedua. Dan tiada bersifat ia Allah dengan sekalian sifat kamalatnya tu Allah. Mustahil. Adakah Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan sifat yang sempurna, sifat kamalat, sifat-sifat ketuhanan? Taklah. Kan? Contohnya lah kita kata kudrat. Kudrat ni sifat kamalat lah contohnya. Kan? Sifat perkuasa Allah. Kan? Adakah tak ada? Ada sungguh ke tidak sungguh sifat kudrat ni pada zat Allah? Akal kita menghukumkan tentu sungguh. Dalil syar'i pun menetapkan ia, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kan? Mana tentu sungguh, wajib. Kata wajibal wujud tu. Mesti sungguh sifat, sifat kamalat ni pada zat Allah. Jadi mustahil Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kamalat. Contoh sifat kamalat tadi seperti kita kata kudrat.
Kan? Itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrat. Nah, jadi Allah Ta'ala tahu apa? Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya ada sungguh sifat kudrat itu pada zatnya. Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya kan, mustahil tak ada sifat kudrat itu pada zatnya. Oh, kan? Nah, tadi syirik. Allah Ta'ala mengetahui tak ada syirik yang menduai baginya. Hak ni pula Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya mustahil tak ada kudrat ke iradat ke dan pada zatnya. Bahkan hak Tuhan tahu apa dia? Dia bersifat dengan kudrat. Tu hakikat lah tu. Itulah hakikat. Hakikatnya ada sungguh ke kudrat pada zat Allah? Ya. Dan Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya dia bersifat dengan kudrat. Betul ya tak? Hakikat itu kena tak? Kena tak tu? Tak ada bercanggah pun. Hakikatnya ialah mustahil tak ada sifat kudrat ni. Kena tak pada hakikat bahawasanya mustahil Allah tidak bersifat dengan kudrat ni? Kena lah. Kan tak terima dia akal kita kata Tuhan ni tak ada sifat kudrat, mustahil perkara tu. Dan Tuhan mengetahui perkara tersebut. Itu makna mengetahui perkara yang mustahil. Itu ta'alluq sifat ilmu Allah. Artinya mudah cerita gini je. Semua perkara bersekali dengan hakikatnya diketahui oleh Allah. Kan kita nak buat misal terlampau banyak misalnya. Kan kadang-kadang kita buat misal pun sikit sangat, tak padan. Kan tak melampaui semua. Kan tadi kita buat misal contoh ada kita tak ada kita lah apa tadi itu sikit sangat. Kan itu terkena kepada kita al-mumkinan ataupun al-jaizat ni. Kan perkara yang harus ada. Kan jadi semua dalam ta'alluq ilmu Allah. Jangan pergi sabit kata Tuhan tak tahu aja. Siapa pi ada i'tiqad, pi ada kata Allah tak tahu, ikutlah perkara yang harus, perkara yang wajib ke, perkara yang harus ke, perkara yang mustahil ke, kan? Maka jawabnya kufur. Tengoklah, kan? Allah Ta'ala tahu bahawasanya tak ada Tuhan selain dari dia. Tu Tuhan tahu tu. Kan? Allah Ta'ala tak tahu kata ada Tuhan selain daripada dia. Tuhan tak tahu benda tu. Bukan tak tahu, mana Tuhan tahu benda tu tak ada. Tak masuk dalam ilmu Allah lah. Kan? Jadi yang masuk dalam ilmu Allah perkara mustahil tadi, Tuhan tahu tak ada perkara mustahil. Itu je lah, reti mudah nak fahamnya. Baik, habis tang situ. Maka ketiga ini, semuanya tiga perkara ta'alluq bagi sifat ilmu Allah. Maka bermula ketiga ini. Yang pertama tadi tiap-tiap yang wajib. Yang kedua tak sah ni tiap-tiap yang harus. Dan yang ketiga tiap-tiap yang mustahil. Ketiga-tiga ini ialah diketahui oleh Allah. Apa maksud diketahui oleh Allah? Artinya maksud diketahui oleh Allah ni ta'alluq oleh ilmunya Allah dengan dia dengan ketiga ini. Maknanya supaya kita habaq bahasa istilahnya, ketiga-tiga perkara ini dita'alluki oleh sifat ilmu Allah. Perkara ni masih lagi dalam pekerjaan yang dilakukan ataupun yang dibuat, yang dikerjakan oleh sifat ilmu Allah. Real dia lagi, landasan dia lagi, kan? Tu je kesimpulan dia. Baik, soal kita berhentilah setakat tu dulu. InsyaAllah lah sambung lagi minggu depan. Jadi kita berhentilah pada kata soal, ada satu soalan.
Saya lagi dia bawa di bawah tu jawapan dia nah. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. Wallahu